Adakah anda ingin tahu apakah yang membezakan sebuah karya fiksyen dan sebuah karya non-fiksyen? Nantikan jawapannya selepas visual ini. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca bersama saya hos anda, Sabri Hassan. Baiklah, dalam episod kali ini saya ingin berkongsi sesuatu yang sering dianggap remeh ataupun being taken for granted oleh ramai pihak kerana mereka assume readers dah tahu apakah beza sebuah karya fiksyen dan sebuah karya non-fiksyen. Sebenarnya tak semua orang tahu mengenai perkara ini sebab kita tak diberitahu secara formal ataupun kita hanya assume. Fiksyen bolehlah kita anggap secara kasarnya adalah sebuah karya cerita, manakala non-fiksyen pula adalah sebuah karya yang berasaskan kisah benar. Ia boleh jadi hasil kajian, pemerhatian, catatan ataupun kisah yang pengalaman yang benar-benar terjadi kepada penulis itu sendiri. Itu secara asas apakah yang membezakan sebuah karya fiksyen dan karya non-fiksyen. Namun, apakah makna itu semua kepada seorang pembaca? Apa beza membaca karya fiksyen dan apakah beza membaca karya non-fiksyen? Baiklah, begini. Membaca karya fiksyen, ia cantik sebab ia telah disusun secara kronologi oleh penulisnya. Kita baca dari kulit hingga ke kulit, dari depan hingga ke belakang, daripada bab 1 sehingga bab terakhir. Sebab penulisnya telah menyusun atur bukunya mengikut kronologi. Kalau ada flashback terjadi, elemen flashback itu telah diletakkan di situ oleh penulisnya dan kita hanya perlu hayati perjalanan liku-liku yang telah diatur oleh penulisnya. Tak ada siapa yang akan menghalang kita daripada terus baca ke bab belakang, tapi kita akan dapat spoiler lah. Dia macam nikmat dia akan berkurangan. Namun berbeza pula dengan non-fiksyen. Non-fiksyen, kekuatannya adalah pada table of content. Daripada table of content, kita boleh tengok apa yang kita nak baca. Kemudian apa yang menarik hati kita. Apa yang macam kita dah tahu. Jadi kita boleh terus zoom kepada spesifik bab-bab tertentu untuk dibaca dahulu. Kemudian kita boleh pergi balik kepada bab-bab yang kita telah tinggalkan kemudian. Untuk non-fiksyen kita nak baca dari depan ke belakang pun tiada masalah. Tapi non-fiksyen ni dia lebih fleksibel. Maksudnya kita boleh baca modul bermodul. Kita boleh pilih chapter mana kita nak baca dulu. Sesuatu yang kita tak dapat lakukan dengan buku fiksyen. Kemudian kita kena tahu buku fiksyen adalah untuk hiburan semata-mata. Pertama, niatnya memang hiburan dan memberi mesej memberi hiburan bermesej lah, kita cakap educated entertainment. Sedangkan dalam buku non-fiksyen dia lebih serius dan dia tujuan untuk menghibur tu mungkin ada tetapi kurang. Dia lebih untuk memberitahu, memaklumkan dan elemen sedap dibaca tu kedua. Beza dengan buku fiksyen. Buku fiksyen memang elemen sedap dibaca tu mesti kena nombor 1 dan mesej nombor 2. Sebab fokus penulisnya memang macam tu. Untuk buku non-fiksyen, fokus penulis pula dia kena fakta tu dulu, kena betul, kemudian barulah diikuti dengan sedap dibaca. Kalau dapat kedua-duanya, itu memang terbaik. Okey, tetapi bila kita cakap macam tu, kita kena maklum juga bahawa sekarang dunia penulisan buku kita agak dinamik. Dulu kalau buku berdialog, itu memang confirm buku fiksyen. Buku yang tak ada dialog, itu confirm non-fiksyen. Namun, kebelakangan ini, ada banyak buku-buku fiksyen yang menggunakan latar setting dunia sebenar yang menjadikan cerita tersebut real. Contohnya bila kita cakap latar tersebut adalah di Bangsa. Jadi dia kena sebut Jalan Makruf, Jalan Riung, Lorong Makruf. Dia kena sebut nama bangunan, landmark di Bangsa. Dia dengan mengincorporatekan detail-detail yang ni macam betul. Perdana Menteri, nama Perdana Menteri betul. Kemudian dialog seolah-olah mereka sedang berbicara dengan katakan watak yang memang ada di dunia nyata. Dia menjadikan kisah tu macam lagi real. Bila lagi real, lagi suspense tu kita dapat naikkan satu takut dan pembaca akan berasa seolah-olah mereka berada di dalam buku tersebut. Mereka hidup di dalam suasana dalam buku tersebut.
Jadi buku fiksyen yang berjaya mengadunkan elemen-elemen dunia sebenar di dalam buku fiksyen tersebut, ada harapan ataupun ada potensi untuk menjadi buku yang mengasyikkan. Buku yang orang tak boleh nak letak sebab dia rasa macam okay, next. Dia rasa dia adalah pelakon dalam drama cerita novel tersebut. Okay. Manakala non-fiction pula, sebelum ni kita biasa non-fiction sebab dia fakta, dia tak ada dialog. Tapi kebelakangan ini, buku non-fiction pun ada dialog. Contohnya buku Robin Sharma, The Monk Who Sold His Ferrari. Buku-buku seperti ini, dia jadi macam riveting. Dia jadi macam, dia message tu memang utama, tapi cara penyampaian tu juga refreshing, menjadikan kita rasa macam kita boleh follow dengan lebih rapat. Jadi kalau itu dia termasuk dalam buku non-fiction, tetapi dia ada dialog dan dia ada macam kronologi yang kita perlu follow. Buku macam ni juga kita tak boleh cakap dia non-fiction, tak boleh cakap dia fiction, tetapi dia masih non-fiction, tetapi dia refreshing. Dan buku-buku ni biasanya not bad juga. Kalau kita mampu, kalau seorang penulis tu mampu menjadikan fiction, menjadikan non-fictionnya sebuah drama, itu pun antara, bukanlah kriteria, tapi kalau saya sebagai pembaca, I want to give that book a try. Sebab ia something yang tak banyak, dan ia something yang saya rasa macam penulisnya demonstrate satu talent yang sangat tinggi dan wajar dihargai. Kemungkinan besar buku-buku tersebut, tak janji lagi, saya tak pasti selagi kita tak baca buku tersebut, tapi buku-buku yang menggabung jalinkan aspek macam tu, dia biasanya sedap. Dan sebab tu saya macam eager nak baca. Baiklah, saya harap perkongsian kali ini bermanfaat untuk anda semua. Jangan lupa untuk subscribe dan follow channel Budget Best untuk tidak ketinggalan lebih banyak lagi video-video informatif ataupun review buku yang kami akan uploadkan saban minggu. Sekian.